Harimau Malaya, hari ini saya berbesar hati dapat menubual secara eksklusif Tunku Besar Tampin selaku Presiden PBNS dan pengerusi Negeri Sembilan Football Club iaitu Yang Teramat Mulia Tunku Syed Razman hari ini untuk berkongsi tentang persiapan Negeri Sembilan Football Club. Okey Tunku kekal sebagai Presiden PBNS untuk tahun ini. So apa penggal ini? Apa visi-misi untuk NSFC sebab dulu Tunku kata nak kembalikan zaman kegemilangan Negeri Sembilan yang dulu. So kita dah nampak sekarang Negeri Sembilan tahun lepas berada di Liga Premier, sekarang dah ke Liga Super. Right. So kita macam belum nampak lagi, kiranya baru masuk ke Liga Super. So macam mana, bilakah time frame yang Tunku kata nak kembalikan zaman kegemilangan NSFC tu? Mungkin lagi 2 atau 3 tahun? Pertamanya Fatin, misi dan hala tuju kita penggal yang lalu, ketika saya mula memegang tampuk sebagai Presiden PBNS, alhamdulillah hasrat dan tujuan kami telah pun tercapai sedikit sebanyaknya, dengan mengembalikan pasukan Negeri Sembilan ke kancah permainan yang lebih bagus, iaitu ke Superliga, alhamdulillah. Namun apa yang telah saya perkatakan dahulu dan masih saya pegang hingga hari ini ialah untuk perkembangan sukan bola sepak di Negeri Sembilan ini berterusan, terutamanya di peringkat akar umbi, di mana kita mahu melahirkan lebih banyak bakat-bakat dan pemain-pemain yang berkaliber, yang boleh berdaya saing, boleh kita serapkan ke dalam pasukan-pasukan belia, presiden dan seterusnya, pasukan utama kita, untuk mereka meraih peluang bermain secara profesional, insyaAllah. Okey Tunku, sekarang kita nampak kelab-kelab bola sepak untuk negeri Selangor, Johor dan sekarang Negeri Sembilan yang ada kiranya ketiga-tiga ni kalau tak silap saya ada bukan campur tangan, dalam naungan Royal Family lah kiranya kan? Campur tangan tu bukan campur tangan lah kiranya. Campur tangan tu campur tangan politik, bukan? Okey, kita bawah naungan Royal Family. So adakah Tunku rasa ini dengan ciri keistimewaan Royal Family ni boleh membawa pembangunan bola sepak ni kepada satu level yang kira hebat lah, kira satu level yang macam kita bagi contoh lah JDT kan, kira bagi satu level macam JDT. So Tunku rasa macam mana? Sebenarnya saya tak pernah terfikir tentang pembabitan saya sebagai seorang peserta pemerintah di Negeri Sembilan ini sebagai satu masalah. Saya juga tidak melihat pelibatan kerabat diraja di negeri-negeri lain juga, ya. Saya mengambil konteks Negeri Sembilan di mana pelibatan saya seawalnya ialah untuk tidak mempolitikkan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan. Saya lebih ke arah bersikap neutral, dan alhamdulillah ia ternyata di penggal yang lalu di mana kita dapat membawa pasukan Negeri Sembilan dan hala tuju Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan ke arah sekarang ini dengan tidak terlalu banyak bercampur campur tangan daripada luar atau campur tangan politik sebagainya. Dan kepercayaan diberi kepada saya itu alhamdulillah saya ambil dengan penuh rasa positif dan kesyukuran. Dan ini juga ingin saya bawakan ke penggal yang ini juga, musim 2022 hingga 2025, selaku Presiden, apa yang telah saya bertanggungjawabkan dan diberi amanat ni akan kami teruskan. Dan hala tuju PBNS seperti mana yang saya sebutkan dulu tetap akan kami utamakan, iaitu perkembangan akar umbi untuk membawa kita ke arah hala tuju yang kita tetapkan. Kita nampak, kita jadikan kelab bola sepak JDT di bawah naungan TMJ sendiri, kita sebagai benchmark. So TMJ sendiri dah kiranya menolong JDT untuk naik ke level situ kan. Kita nampak dah lebih
lebih kurang 10 tahun dah di bawah naungan TMJ. So Tunku ada rasa tak impian untuk jadikan NSFC ni satu level dengan JDT? Memang sememangnya saya lihat JDT di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor sebagai role model bagi kami di PBNS. Cara pengurusan dan secara beliau sendiri menguruskan perjalanan bola sepak Johor amat kami kagumi. Of course, ia menelan belanja yang banyak dan mereka juga lebih berkemampuan daripada kami. Tetapi saya mengambil iktibar daripada perkara-perkara yang mulakannya di JDT untuk menukar mindset ataupun cara berfikiran lama ke arah perkembangan bola sepak moden, ya. Dan kami kagum dan kami ingin perkara yang sedemikian berlaku juga di PBNS di bawah naungan saya, insya-Allah. Okay, Tunku selaku Presiden PBNS dan pengerusi NSFC mengekalkan jawatan ini, Tunku rasa adakah Tunku nak menyediakan pusat latihan yang terbaik untuk NSFC ataupun lepas ni mungkin ada plan untuk adakan stadium sendiri, stadium yang membelanjakan juta-juta ringgit seperti stadium JDT sendiri? Macam mana plan seterusnya? Buat masa ini kami masih mengadakan rundingan dengan beberapa pihak yang menunjukkan minat untuk mengambil alih NSFC. Seperti mana kita tahu kan, ia harus diswastakan dan berasingan entiti dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan itu sendiri. Namun demikian, buat masa ini dalam ketiadaan takers yang mengambil alih buat masa terdekat ni, jadi oleh kerana itulah saya mengekalkan diri saya sebagai Presiden dan juga PBNS dan juga NSFC buat masa ini. Tapi di masa akan datang, bila kita telah mengadakan proses pemisahan ni, maka tumpuan saya adalah lebih kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan sendiri. Dan kita biarkan NSFC setelah penswastaan nanti menentukan hala tuju mereka di masa depan, dan I'm sure mempunyai pusat latihan yang canggih dan mungkin juga stadium tersendiri mungkin menjadi salah satu agenda bagi NSFC di masa depan, ya. Tapi itu semua bergantung kepada kemampuan mereka apabila mereka sudah mula beroperasi, dan like any business entity, pulangan yang cukup untuk mereka mungkin untuk mengisi setiap apa yang mereka fikirkan yang terbaik untuk masa depan NSFC. So Tunku, apa plan untuk program Akar Umbi NSFC sendiri? Di PBNS kami akan tumpukan lebih perhatian, seperti mana yang Fatin tahu, perkembangan bola sepak Negeri Sembilan wanita juga menunjukkan prestasi yang baik. Jadi saya sudah pun memberitahu barisan exco saya dalam pelantikan terbaru ini bahawa kita punya emphasis akan lebih menuju kepada perkembangan bola sepak wanita, futsal. Mereka juga bersaing hebat ketika ini, dan akademi kita untuk anak-anak kita dari peringkat sekolah rendah seterusnya sekolah menengah melalui beberapa insentif yang akan kita adakan nanti, insya-Allah, mengikut kemampuan kita juga. Tapi apa yang saya lebih berminat ialah untuk mereka bermain dengan lebih secara kompetitif melalui liga-liga tempatan yang akan kita adakan, insya-Allah. Jadi mereka berkemampuan untuk lebih menunjukkan bakat mereka, ya, insya-Allah. Okey, kita nampak Tunku, Negeri Sembilan Women's Football sekarang is the best in this country, yang boleh melahirkan beberapa national player. So
fans sepatutnya boleh berasa bangga dengan achievement ini. So adakah ini hasrat harapan untuk hasrat dan harapan Tunku yang besar selama ni untuk mungkin lepas ni akan menganjurkan liga sendiri yang seperti Selangor sebelum ni ada pernah buat, ataupun nak mencadangkan kepada FAM untuk menganjurkan sendiri liga untuk wanita ni, sebab sebelum ni FAM belum pernah lagi. Sebelum ni Selangor yang menganjurkan, bukan FAM. So macam mana Tunku akan buat? Inisiatif Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Muda Selangor selaku pengerusi FAS amat baik sekali, bernas dan boleh dibanggakan, dan kita cuba emulate apa yang telah dilakukan baginda di Negeri Sembilan. Saya telah pun beberapa kali mengadakan perbincangan dan kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku untuk kita memperkenalkan women's football di Negeri Sembilan dan mencukil lebih banyak bakat lagi, ya. Di peringkat FAM mungkin mereka juga mempunyai perancangan sendiri, tapi saya lebih fokus pada apa yang berlaku di negeri kita ni, dan insya-Allah kita ada pertamanya untuk pemain-pemain wanita yang terlibat di dalam saingan FAS Super League yang baru berlangsung bulan lepas. Kita mungkin akan memberikan mereka peluang untuk employment di negeri ini, kan, untuk so that they have the sense of belonging, dan juga bernaung di bawah persatuan kita untuk mereka terus maju di arena bola sepak. Tempoh hari kita dah adakan temu bual bersama mereka, pemain bola sepak wanita Negeri Sembilan. Mereka ada juga yang kata mereka ni kurang pendedahan dan kurang kiranya media memberi coverage, kurang diberi pendedahan lah kiranya. So Tunku rasa apa usaha untuk mereka ni diberi pendedahan yang banyak, untuk kita kira pendedahan yang banyak ni banyak benefits dia, kita dapat sponsor dan sebagainya. So Tunku rasa apa usaha untuk beri mereka di peringkat PBNS, of course mereka bernaung sebahagian daripada aktiviti ataupun persatuan di bawah gabungan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, dan setelah pencapaian mereka dengan sendirinya lebih what's the word for it, apa yang disebutkan tadi, pendedahan diberikan kepada kemampuan mereka bersaing, dan I think a lot of people out there are more alert ataupun lebih mengetahui tentang kemajuan yang dicapai mereka. Itu salah satu daripada perkara yang boleh melonjakkan lagi prestasi mereka. Keduanya, alhamdulillah, Yang Mulia Cik Puan Isteri Anis Binti Subari, itu isteri saya, baru-baru ini dilantik sebagai advisor mereka. Jadi mungkin sebagai seorang yang pernah ketika usia mudanya dulu bergiat dalam media sukan di TV3 dan sebagainya, dan itu boleh juga menjadi satu pelonjak untuk mereka terus berdaya saing, ya. InsyaAllah. Okey Tunku, kita ke soalan yang lebih serius sikitlah. Ahli politik dalam Persatuan Kelab Bola Sepak, kita dah nampak dah dalam Melaka ada, dalam Perak pun ada. Kiranya pada pandangan Tunku lah, adakah ini secara kiranya sihat ataupun tidak, ada ahli politik campur tangan? Ini baru betul campur tangan, campur tangan dalam kelab-kelab bola sepak ni. Sebab kita nampak Perak dan Melaka masih lagi ada masalah penangguhan gaji, dan cara mereka menguruskan financial mereka tu tidak begitu baik. So kiranya ahli politik ini kita tak tahu kekal lama ataupun tidak, kan? Sebab setiap kali pilihan raya akan butuhkan pentadbiran. So macam mana pandangan Tunku? Sebenarnya ahli politik ni ada di mana-mana, baik persatuan ataupun apa pertubuhan. Itu tidak menjadi penghalang, ataupun setiap orang mungkin di dalam Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan sendiri mempunyai haluan politik mereka sendiri tanpa mempunyai sebarang jawatan di mana-mana pertubuhan politik. Saya sebagai presiden selalu memberikan pandangan, teguran dan juga
nasihat saya agar perjalanan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan berjalan dengan penuh harmoni, tanpa ada sebarang campur tangan politik. Kita tidak menggalakkan itu sama sekali. Cara saya menaungi Persatuan Bola Sepak ini ialah lebih ke arah permuafakatan di antara saya, timbalan presiden, naib presiden dan seterusnya kepada semua ahli exco yang dilantik. Kita lebih bermuafakat dan mencapai setiap keputusan itu secara permuafakatan. Dan jadi isu politik ni tidak timbul sama sekali. Alhamdulillah. Kiranya Tunku sekarang ni mengehadkan ataupun terus blok ahli-ahli politik untuk campur tangan dalam kelab? Actually, macam saya katakan tadi, setiap orang individu yang mungkin berada dalam persatuan ini pun mempunyai hala tuju politik mereka sendiri. Tetapi itu hal peribadi, dan asalkan saya sebagai presiden menetapkan bahawa politik tidak ada ruang di dalam persatuan, dalam kita in the football business, untuk membawa persatuan bola sepak kita seterusnya hala tuju yang telah kita tentukan. Asalkan ia tidak bercanggah dengan apa yang kita lakukan, politik sama sekali tidak menjadi masalah, dan saya tidak melihatnya sebagai masalah juga. Tetapi sekiranya ada yang cuba untuk menggunakan politik untuk dibawa ke kancah bola sepak, itu saya tentang sama sekali. Memang it shouldn't be mixed, politics and football. Baik Tunku. Okey, kita patah baliklah ke kelab bola Negeri Sembilan kan. Kita nampak KL City daripada sebelum ni, daripada Premier, kira dia dah naik ke Liga Super dan menang pula Piala Malaysia menentang JDT. Yes. So sebagai presiden dan pengerusi NSFC, berapa lama agaknya kita boleh sampai macam KL City FC? Alhamdulillah, to begin with, without being boastful, sebagaimana yang Fatin tahu, kita telah menjuarai Piala Menteri Wilayah Persekutuan baru ini, di mana kita telah mengalahkan pasukan KL FC dengan 2 gol berbalas kosong. Alhamdulillah, itu merupakan satu lonjakan semangat untuk pasukan Hobin Jang Hobin kita untuk beraksi di Superliga. Dan like I said earlier on, we do not want to be a one-time wonder, meaning, and we also do not just simply want to be a number in the Superliga. Kita mau memberikan saingan yang hebat. We want to remain in the Superliga, insyaAllah, and we want the fans out there to keep on supporting us. Sebelum ni kiranya dah top dalam Premier League. InsyaAllah selepas ini mungkin akan top Liga Super? Well, itu satu... Nothing is impossible. Well, nothing is impossible. Anything is possible. Tetapi let's be realistic. As long as we remain competitive, as long as we do not get relegated, in the first season, I think that is a benchmark that I've given them, the yardstick that I've given them, and I think if we could do that, I think will be fabulous. It's fantastic. Dan kita cuma mengharapkan agar sokongan padu yang diberikan selama ini oleh penonton kita di luar sana akan berterusan, dan kembalilah ke stadium, penuhlah stadium untuk kita sama-sama memberi 100% sokongan kepada skuad Hobin Jang Hobin kita. Fatin, terima kasih banyak. I think I've spoken enough, more than 10 minutes. Betul. InsyaAllah selepas ni kita nampak fans-fans Negeri Sembilan memang kuat InsyaAllah lepas ni mungkin penuh lagi lah stadium. InsyaAllah. Cukup tempat kot. Tak apa, kat luar tu kita tahu apa. Okey, terima kasih Tunku. Thank you.